Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariz bin Izwan bin Muhammad Uzlan. Saya dari kelas THM 1112 BA. Pada video kali ini, saya akan mengulas pada bahagian pengenalan. Assalamualaikum, nama saya Nur Amanda Balkis binti Zainab Abidin dan saya dari kelas THM 112 BA. Saya akan membentangkan tajuk konsep manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farahin binti Hanafi. Saya dari kelas THM 1112 BA. Assalamualaikum, nama saya Nur Alisha Sufia binti Mazlan. Saya dari kelas THM BA 112 dan ID kad saya lah 2020603088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Ismail. Saya daripada kelas THM 1112 BA. Dan dalam video ini, saya akan bentangkan bahagian pengajaran dan kesimpulan bagi tajuk konsep manusia dan agama. Agama pada lazimnya merupakan satu kepercayaan kepada Tuhan ataupun satu kuasa sakti dan gaib seperti Allah SWT dan institusi dan amalan yang berkait terhadap kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang berkait. Namun, agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan komuniti manusia. Daripada itu, agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut. Perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian, upacara dan perayaan. Sikap seperti kasih, hormat, takut kepada kuasa yang luar biasa, anggapan suci dan bersih terhadap agama. Pernyataan seperti jampi, mantra dan kalimat suci. Benda-benda material yang zahir seperti bangunan seperti masjid, tangkal, azimat dan gereja. Seterusnya, manusia. Manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki ketergantungan dan keterkaitan terhadap alam dan lingkungannya. Seterusnya, fungsi agama ataupun konsep manusia. Yang pertama, menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Setengah soalan yang ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri, seperti soalan kehidupan selepas mati, soal nasib, matlamat hidup dan sebagainya. Kedua, memberi rasa kekitaan pada sesuatu kelompok manusia. Agama merupakan salah satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia. Hal ini kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja dari segi kepercayaan yang sama, malah dalam pandangan dunia yang sama dan nilai yang sama. Yang terakhir, bertugas sebagai kawalan rakyat. Kebanyakan agama di dunia menyarankan kepada kebaikan. Ini adalah kerana di dalam ajaran agama sendiri telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh pengganutnya. Maka ini dikatakan bahawa agama ditugaskan sebagai kawalan rakyat. Konsep manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia dikurniakan akal olehnya, di mana ia membezakan antara manusia dan makhluk lain seperti binatang. Konsep manusia dilihat dari tujuannya diciptakan. Manusia diciptakan dengan beberapa tujuan. Antaranya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah adalah kita percaya bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dijadikan tempat bergantung dan dituruti segala perintahnya. Allah menyuruh umat Islam untuk beribadah kepadanya kerana ada ganjaran yang menanti sama ada di dunia atau di akhirat kelak. Tujuan kedua manusia diciptakan adalah untuk menerima ujian. Jika manusia dapat menangani musibah yang menimpa dirinya dengan baik, maka Allah berikan pahala buatnya. Ujian yang menimpa seseorang haruslah ditangani dengan sabar. Hikmah dari konsep manusia menurut Islam.
Konsep manusia dalam Islam adalah konsep yang mempertimbangkan seluruh aspek dalam hidup manusia dari luaran ke dalaman. Konsep manusia juga tidak menghalang manusia untuk memilih dan melakukan apapun yang diinginkan. Tetapi setiap perbuatan ada balasannya, iaitu dosa atau pahala. Dan ia sesuatu yang tak dapat seorang manusia hindari kerana itu lumrah kehidupan. Kesimpulannya, itu adalah konsep manusia dalam Islam, konsep yang mempertimbangkan semua aspek dalam kehidupan seorang. Konsep agama. Agama merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia. Agama disebut sebagai al-din dalam bahasa Arab dan religion dalam bahasa Inggeris. Ini juga merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan mereka. Agama adalah pandangan dan pegangan hidup manusia dan menjadi kekuatan utama dalam bentuk sejarah hidup manusia. Salah satu tujuan agama adalah untuk membentuk jiwa berbudi pekerti dengan adab yang sempurna, baik dengan Tuhan maupun lingkungan masyarakat. Semua agama sudah sangat sempurna kerana dapat menyatukan umat untuk bersikap baik dan benar, kerana pasti tidak ada satu agama pun yang akan menyuruh umat untuk berbuat kejahatan. Menurut Kamus Dewan tahun 2010 pula, perkataan agama bermaksud kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya, kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Beberapa ahli falsafah barat turut memberikan maksud religion mengikut konteks atau bidang kepakaran masing-masing. Ada yang mengatakan agama sebagai kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual, agama sebagai jalan pertengahan antara magic dan sains, agama sebagai sistem kepercayaan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dianggap suci, dan banyak lagi. Terdapat banyak jenis agama yang dianut oleh masyarakat di Malaysia, antaranya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Jelaslah bahawa setiap manusia mempunyai pegangan agama masing-masing yang mereka percayai. Jadi, kita sebagai makhluk yang beragama, hendaklah sentiasa menghormati pegangan agama orang lain agar tidak berlaku perpecahan atau pertelingkahan antara masyarakat yang mempunyai pegangan agama yang berbeza. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep agama berkaitan dengan manusia. Manusia sangat memerlukan agama sebagai tujuan kehidupan dan juga sebagai tiang keteguhan dan juga kejatian dalam setiap manusia. Konsep agama dalam kehidupan manusia sangat penting. Sebagai contohnya, manusia dapat melatih diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Agama juga menjadi tujuan dan juga panduan dalam setiap kejatian seorang manusia. Agama Islam mempunyai isi kandungan agama Islam mempunyai pelbagai mata pelajaran dan juga sumber untuk mendidik dan juga mendisiplinkan diri seseorang Muslim. Kita juga dapat melahirkan komuniti dan juga masyarakat yang sejahtera dan aman bahagia dengan hasil daripada pengetahuan dan juga didikan daripada keluarga yang bahagia dan juga alim. Kita juga dapat menggunakan kes-kes tirana kerana masyarakat setempat yang memegang teguh kepada agama Islam dan juga mempraktikkan ma'amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulannya, konsep agama sangat penting dalam mengaitkan manusia kerana manusia memerlukan agama untuk menguatkan keteguhan kejatian diri. Pengajaran yang pertama, kita sebagai manusia perlulah bijak menggunakan akal dan fikiran yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama Islam yang sebenar, agar nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita sia-siakan begitu sahaja dan akhirnya merugikan manusia. Kerana dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahawa sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka segala usahanya tidak akan diterima sama sekali. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka segala usahanya tidak akan diterima dan dia pada hari akhirat kelak tergolong daripada golongan yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Akhir sekali, sebagai umat Islam, adalah wajib bagi kita untuk menyebarkan agama Islam yang sebenar kepada manusia agar golongan-golongan yang tersesat daripada agama ini kembali ke agama Islam yang sebenar. Kesimpulannya, manusia dan agama sentiasa berkait antara satu sama lain. Dengan agama, manusia dibimbing dengan akhlak dan kepribadian yang mulia bagi memastikan kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.
manusia tidak diciptakan tanpa alamat atau tujuan. Malah, manusia diciptakan bersama-sama dengan agama yang suci yang akan diikuti sepanjang kehidupan mereka sebagai panduan untuk mereka sampai ke titik terakhir, iaitu akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang diredainya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka segala yang termaktub di dalam agama Islam adalah benar dan tiada keraguan padanya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah kurniakan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pendek kata, manusia memerlukan agama untuk meneruskan kehidupan dengan sempurna dan begitu juga agama memerlukan manusia untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk kehidupan yang sebenar. Sekian daripada kami berkaitan perkongsian konsep manusia dan agama untuk perbentangan grup ini. Kami ingin memohon maaf jika ada tersilap bahasa sepanjang perbentangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.